Dan bagi mendapatkan penjelasan lebih lanjut usaha kerajaan dalam meningkatkan kadar populasi negara, kita bersama Datuk Dr. Siti Nur Asiah Ismail, Ketua Pengarah LPPKN yang sudah pun bersedia di talian. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Datuk, mungkin Datuk boleh kongsi dengan kami apakah statistik terbaru kadar kelahiran di Malaysia dan apa yang mempengaruhi angka itu, Datuk? Okey, Assalamualaikum. Izinkan saya dulu bagi sedikit definisi penjelasan. Okey, bila kita kata mengenai trend kelahiran ataupun pengurangan bilangan anak, ini kita dapat melihat mengenai kadar kesebaran jumlah, iaitu purata bilangan anak yang dilahirkan oleh seorang wanita semasa dia umur subur. Jadi kalau kita tengok di Malaysia ni, kadarnya telah menurun dengan agak pesat. Dari 4 orang kita pada tahun 80 dan kita kata the latest yang paling kita adalah berdasarkan sumber dari DOS, Pendapatan Perangkat Malaysia, pada tahun 2012 ialah 2.1 orang anak, iaitu telah mencapai paras pergantian. Di sini kita kata bila kita kata paras pergantian, ia bermakna anak yang dilahirkan tu hanya akan menggantikan kedua ibu bapa sahaja. Jadi kita kalau boleh kita tak naklah turun di bawah paras pergantian. Di antara kita tengok faktor apakah yang menyebabkan penurunan kesuburan. Okay. Pertama, inilah disebabkan oleh faktor katalah melewatkan perkahwinan. Tak kira lelaki atau perempuan lah, tapi bila kita melihat kesuburan, kita normally kita dikaitkan dengan wanita. Dan juga peningkatan wanita dalam institusi pengajian tinggi dan pekerjaan yang melewatkan pembentukan keluarga serta masalah dan kos penjagaan anak. Okay. Kalau kita lihat pada 2010 lah, umur min perkahwinan bagi lelaki ada 28, manakala wanita 25.7 tahun. Ada peningkatan kalau kita banding pada 1970 ataupun pada tahun 2000. So di sinilah kita because bila mereka ada dari segi pendidikan dan pekerjaan ataupun pemanjangan tempoh pendidikan hingga ke tahap tertiary atau tertiary dan memberikan lebih tumpuan terhadap kemajuan kerjaya, ini menjadikan wanita lebih cenderung untuk melewatkan perkahwinan. Jadi bila mereka menangguhkan perkahwinan, akan memendekkan tempoh umur reproduktif dan menyebabkan kadar kesuburan semakin menurun. Datuk, bagaimana pula dengan kesan jangka panjang sekiranya trend ini berterusan, Datuk? Kesannya kalau kita tak arrest di penurunan ataupun kadar kesuburan akan terus menurun. Kita dah kalau fokus pun dia akan menurun dan ia akan memberi implikasi kepada struktur umur penduduk dan contraction ataupun pengecupan tenaga kerja di masa hadapan. Kita tak ramailah warga muda human capital sebab keluarga wanita ataupun pasangan tidak melahirkan anak. Dan juga kita melihat proses penuaan penduduk akan berlaku dengan cepat. Dan ini akan menyebabkan beban tanggung warga emas, biasa kita sebut 60 dan ke atas lah, 60 tahun ke atas, akan meningkat. Dari sisi rumah pun akan menjadi lebih kecil kalau kita banding dari dulu, tahun-tahun yang lepas. Dan sistem sokongan keluarga akan semakin terhakis. Kalau dulu kita tengok pada 2 tahun 2000, saiz bilangan isu rumah kita ada 48 dan sekarang pada 2010 telah meningkat bila dibanci 2010. Namun kita tengok purata saiz keluarga, iaitu in term of orang pada tahun 2000 4.62 orang dibanding dengan 2010 4.31. That means hanya 2 orang anak sajalah, 2.3 anak. Whereas now kita tengok dah 2012 dah paras pergantian dah dari 2.1 lah. Okey. Dan kita tengok kesannya juga kita tengok bekas ada struktur keluarga. In term of keluarga nukleus bertambah ramai. Tahun 2010 dia ada 70% jika dibanding kepada 2000. So ini salah satu sokongan yang diperlukan lah. Jadi perubahan sebegini akan beri implikasi terhadap kesejahteraan institusi kekeluargaan lah. Khususnya dalam penjagaan anak dan juga warga emas. Sebab kita tahu biasanya the carers lah yang penjaga adalah wanita ataupun keluarga lah, kita tahu wanita. Walaupun kita harapkan ada kontribusi dari kerajaan, tapi secara tradisionalnya adalah keluarga, ahli keluarga yang menjaga anak-anak. Dan juga kita dapati pasangan ini menghadapi kesukaran untuk mengimbangi kerjaya dan kehidupan berkeluarga, iaitu work-life balance. Jadi sangat mustahaklah kita kena atasi, memberi kemudahan kepada pasangan. Kita suruh kita suruh mereka berkahwin awal, dan bila dia berkahwin, kita kena galakkan mereka mempunyai anak. Namun kita kena memberi kemudahan. Okey, Datuk, terima kasih dengan penjelasan yang diberi.
Dan terima kasih kerana sudi bersama kami dalam Awal ini 7.45. Itu tadi Datuk Dr. Siti Nur Lasiah Ismail, Ketua Pengarah LPPKN.